Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, terbaru, penyokong rupanya kena tipu. Penyokong rupanya kena tipu. Pemimpin PAS tiada pun disenarai ahli sunnah wal jamaah. Penyokong rupanya kena tipu. Pemimpin PAS tiada pun disenarai ahli sunnah wal jamaah. 29 Mei 2024, Harapan Daily. Penyokong PAS dilihat kena tipu. Penyokong PAS kena tipu. Penyokong PAS kena tipu apabila tiada seorang pun sebenarnya pemimpin daripada parti Islam itu disenaraikan sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang juga tiada dalam senarai ulama, biarpun terdapat Dewan Ulama dalam parti itu. Waduh, ini betul scam habis. ini betul-betul lah. Malah Presiden PAS Presiden PAS Tok Guru Hadi Awang yang selalu keluarkan inilah dalil, inilah dalil, itulah fatwa, inilah banyak macam lah. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, kamu kenal tak dia tu? Pak Cik Abdul Hadi ni, yang bukan sebelah rumah kamu tu, bukan. Ini Presiden PAS. Presiden PAS tiada dalam senarai ulama, biarpun terdapat Dewan Ulama dalam parti itu. Waduh, kalau Tan Sri Abdul Hadi Awang bukan ulama, tidak senarai sebagai ulama di dalam ahli sunnah wal jamaah ni, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kalau presiden pun tidak, apalagi kaki-kakinya saja? Para ulama, asatizah ilmuwan agama ini ramai daripadanya memiliki ijazah sarjana dan PhD serta bergelar profesor dalam bidang masing-masing serta diiktiraf ulama dunia. Jadi adakah Abdul Hadi Awang kena iktiraf? Ulama dari perkataan alim bermaksud ilmuwan Islam atau seseorang yang tinggi ilmu pengetahuan terutama tentang hal agama. Kenapa Abdul Hadi Awang tak ada ya? Dia tak tinggi ke ilmu? Dia tak tahu tentang ilmu? Tak banyak ilmu kah? Hairan juga. Seorang ulama akhlaknya cukup tinggi dan alim kerana mereka mempunyai ilmu ukhrawi berbanding ilmu duniawi. Mufti, kadi, fakih dan muhadith adalah contoh ulama sebenar. Pemimpin PAS bukan ulama. Aduh, pemimpin PAS bukan ulama. Antara ulama, asatizah dan ilmuwan ahlus sunnah wal jamaah di Malaysia yang diakui dan diiktiraf ialah: nombor 1, Maulana Aswadi, hadis. Maulana Abdullah Amir, hadis. Maulana Husin Abdul Qadir, hadis. Syekh Wan Izzuddin, hadis. Maulana Helmi Tahfiz Pulau Tawar. Maulana Johari Tahfiz Sungai Salan Jerantut. Maulana Wan Muhammad Adli Tahfiz Sungai Badak Jerantut. Babali Sepanjang Akidah Fiqh. Syekh Husni Ginting Akidah, Sirah dan Hadith. Maulana Hasnul Hizam, hadith. Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik Kedah, Akidah dan Fiqh. Tuan Guru Haji Abdul Wahab bin Hasan, Ustaz Awang Lanai. Tuan Guru Haji Rafai Carok Salang, PR Parit Panjang. Tuan Guru Haji Bakar Belantik Umar, Parit Panjang. Tuan Guru Haji Rahim Jafar Ulu Bakai Malau. Tuan Guru Haji Adnan Masjid Sungai Karangan Padang Serai. Tuan Guru Ustaz Rosham Sungai Kulim. Tuan Guru Ustaz Ridhodin bin Tuan Guru Haji Wahab Mudir MIU Mengkuang Titi. Tuan Guru Haji Bakar Penanti. Dan banyak lagi lah. Banyak. Ini apa? Berapa banyak nih? Yang kena senarai yang saya baca ini adalah sebanyak 77 orang. 77 orang, antaranya nombor 76 Syekh Ahmad Syekh Said Al-Linggi, Mufti N9, Rasah Akidah Fiqh Tasawuf. Dan 77 Syekh Rasid Syekh Said Al-Linggi N9, Rasah Akidah
fik dan tasawuf. Tapi belek banyaklah ustaz, tapi tak ada nama Tok Guru Haji Adi Awang, tak ada. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, Bapak. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu tajuk berita yang saya ingin tanya Anda. Anda setuju atau tidak dengan tajuk ini? PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini memang bikin panas, memang bikin sakit jiwa, memang panas, bikin sakit jiwa, dan memang akan bikin pening kepala lah. Betulkah PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis? Wow, pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau di dua mahkamah berbeza pada pagi ini adalah antara jenayah yang memalukan, melakukan tuntutan palsu berjumlah RM600.000. Bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga turut mengecewakan seluruh Malaysia. Apa tidaknya jika PAS yang selama ini berbangga kononnya tiada sebarang rasuah, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka lah paling bersih, PAS yang selama ini berbangga kononnya mereka inilah yang seolah-olah tak adalah dosa. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirnya, semua itu sudah berkecai-kecai sekarang, hancur dah. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku pula di Perlis itu telah terdedah belum pun sampai 2 tahun. Belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku pada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga atau neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyeronokkan daripada janji syurga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat menjauhi dosa, ahli mereka yang berjuang melalui PAS kalaupun mau terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan, penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan jauh lebih haram daripada apa yang tak keluar mengundi. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung telah memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun, harus diingat pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperolehi dan tidak mungkin ia boleh direka dengan sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, tiada tangan mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Oi, ini peribahasa. Dalam hal selain PAS perlu membersihkan diri ahli dan pemimpinnya, terutamanya ahli keluarga yang terdekat dengan pemimpin yang berkuasa, serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usrah. Parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberikan sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga terlihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal. Artinya mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. MB Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi
untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya sehingga didakwa di mahkamah. Mau tidak mau turut mencemar imejnya. Ditulis oleh Sa'budin Husin 23 Mei 2024, diterbitkan di sa'budin.com.net. Tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye.